Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini kita berjumpa lagi. Semalam kami bercuti sebab semalam Mem ni punya hari kelahiran. Jadi kita bercuti sehari. Kita berjumpa lagi dalam siaran FB Live bersama kami dari Tokyo, Jepun. Hari ini siri yang ke berapa bih? 22 ke 23? 23. Ikutkan perjanjian dia selama 30 hari FB Live ni lagi 7 hari lah. Lagi 7 hari kita akan bersiaran bersama. Bunyi macam kita orang macam cepatlah habis 30 hari. Tapi sebenarnya diorang dah start rindu dah nak buat FB Live. Ya. Lepas habis 30 hari ni kita tengok apa yang lagi. Banyak lagi sebenarnya topik yang kami boleh cerita. Cuma habis 30 hari ni kita fokus ke benda lain dulu. Mungkin daripada segi penulisan pula FB Live selang 2-3 hari sekali ke. Tengok macam mana nanti. Okay. So hari ni kita nak cover satu lagi topik baru. Bukan topik baru lah, kita selalu cakap pasal ni. Kita nak berbicara pasal dina emas. Dina emas ni shilling lah, dalam bentuk bulat. Shilling emas lah ya. So dipanggil dinar. Kalau shilling perak tu dipanggil dirham. Kita selalu cakap simpan 1 gram kan. Tapi kali ni kita nak bagi satu perspektif lain. Kalau kita simpan dalam 1 dinar pula, macam mana rupa dia. Okay. Apa nak cakap lagi? Nak cakap apa-apa? Kita perkenalkan diri lah hari ni. Nama saya AZ pula. Nama dia AZ. Nama saya Nur Zahira. Orang panggil saya Zaza, Jaja. Saya seorang suri rumah. Tiba-tiba je kenalkan diri. Seorang suri rumah yang satu hari tak buat lupa semua skrip semua. Tahun lepas Oktober jumpa dengan Public Goal. Lepas tu jumpa dah lama dah. Jumpa Public Goal ni daripada awal tahun 2020. Tapi biasalah buat kajian. Lepas tu skeptikal. Semua orang skeptikal sama je macam semua orang. Skeptikal sekali. Lepas tu tanya kawan macam ni. Lepas tu bulan Oktober baru betul-betul mula menyimpan dengan Public Goal. Dan bercerita, berkongsi dengan semua orang. Itu je? Itu saja. Nama saya Izzy. Saya pembantu dia, assistant dalam bisnes Public Goal ni. Separuh masa dia bekerja benda lain. Tiap malam melayan dia, temankan dia buat FB Live. Itu je kerja dia. Bukan lain tu lah. Minta tolong, saya pun dah lama tak minta tolong tuan-puan untuk kongsikan cerita kami hari ni. Minta bermanfaat lah, lebih ramai orang kat luar sana boleh tonton bersama. Cerita hari ni menarik sebenarnya. Sebab sebab orang selalu tanya kenapa simpan dinar. Kenapa, apa beza bunga emas dengan dinar. Okay, sebenarnya saya dah pernah cerita benda ni. Beza antara bunga emas dengan dinar sebenarnya daripada tiga perbezaan. Satu, daripada segi dia punya bentuk, bulat dan 4 segi. Dinar dia seperti shilling emas, bulat. Bunga emas tu dan taifuk semua tu dia gold bar, dia berbentuk 4 segi. Yang perbezaan yang kedua daripada segi berat, nanti kita cerita kemudian dinar tu berat dia berapa. Daripada segi berat ada bunga emas dia punya berat dia lebih pada 10, 20, 50. Dinar ni ada berapa poin berapa dia adalah nanti kita cerita kemudian. Dan satu lagi daripada segi design. Okay, design yang Public Goal buat untuk bentuk dinar dan bunga emas. Bunga emas dia adalah bunga-bunga, dia nama pun bunga emas. So dia bunga lah. Dinar ni dia macam ni lah. So belakang ni ada design sikit. Ini pun sebenarnya hari tu 2 hari lepas, 3 hari lepas. Kami pergi cuba jual pada orang Jepun dekat sini, dekat kios kat sini. Dia punya belik, dia tengok design ni, dia sangat suka. Dia cakap sangat cantik. Apa-apa design yang Public Goal buat untuk dinar dan bunga emas. Okay. Itu saja perbezaan dia. Jadi bagaimana dinar digunakan dalam simpanan dan kenapa orang pilih dinar? Kenapa Encik Aziz? Dinar ni sebenarnya dah digunakan, wang shilling emas ni dah digunakan berzaman dah, daripada zaman jahiliah lagi dah ada wujud dinar emas ni. Lepas tu sampailah ke tamadun Islam kan. Waktu tu zaman tu memang digunakan sebagai mata wang lah, kan, pertukaran sistem barter tu. Jadi ni memang digunakan sebagai duit lah. Digunakan sebagai duit waktu zaman tu kan. Kita selalu tengok cerita Pramli, ada
ada dirham, dinar. Jadi wang emas, wang perak memang digunakan zaman tu. Dan kemudian sampai awal abad 20, zaman Uthmaniyah semua tu, time tu lah rasanya mula doang dah kurang menggunakan ni, nak ditukar kepada wang kertas rasanya lah. Saya pun dah tahu clear sangat bacaan saya kat situ. Tapi pokok pangkal dia, dinar ni memang dah digunakan sekian lama. Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah banyak berkata pasal perkataan dinar, dirham ni banyak kali diperkatakan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah. Jadi kenapa dinar ni digunakan sebagai simpanan? Ni sedikit panduan lah. Kami dah bercerita beberapa kali pasal macam mana emas ni digunakan untuk kita buat dana simpanan jangka panjang kan. Untuk digunakan sebagai dana nak pergi haji, dana pendidikan anak-anak, dana persaraan. Jadi ini adalah satu cara selain daripada kita kumpul sikit-sikit 1 gram setiap bulan, kita boleh gunakan cara menyimpan 1 dinar. Instead of kita guna 1 gram, kita kumpul 1 dinar sekaligus. 1 dinar ni macam Jaja cakap tadi, nilai dia, berat emas dia adalah 4.25 gram emas. 1 dinar tu berat dia 4.25 gram emas. Jadi kalau dalam carta ni, carta ni sebenarnya panduan je lah. Dia sedikit outdated nak panggil. Kami dapat ni pun rasanya orang-orang sebelum ni lah yang buat. Jadi dia bagi suka dia ada panduan cantik kan. Dia bagi panduan lah. Maksudnya kalau macam hari ni kan harga 1 dinar ni RM1,050. Jadi kalau untuk kita pergi haji kat situ dia kata kita kumpul 15 keping. Jadi sedikit panduan lah. Maksudnya nak pergi haji tu kena ada 15,000 lebih. Tapi hari ini dalam surat khabar katanya dana haji ni bakal naik menjadi 25,000. 25,000 tu sebelum subsidi tabung haji. Oh ya. Yeah. Sebelum. So kalau selepas subsidi mungkin dalam naik belas sikit kot. Oh ya. Yeah. So macam itulah. Maksudnya kita kena kumpul 15 beberapa belas keping 1 dinar untuk kita target jadikan dia dana simpanan haji. Kalau untuk pendidikan, kalau 30 keping ni bersamaan lebih kurang 30,000 lebih lah. Sebab kemungkinan waktu carta ni dibuat panduan ni mungkin murah 1 dinar harga tu mungkin dalam 800. Oh, murah lah time tu. Bukan masa tu murah. Jadi kalau ikutkan harga sekarang, kalau yang kita buat itu untuk pendidikan, kemungkinan tak sampai 30 keping. Kita hanya perlukan dalam 24 keping. Daripada situ pun dah boleh nampak sebenarnya. Makin lama makin kurang keping dinar yang kita perlukan. Okay, by the time anak kita dah masuk universiti, sila hari bulan kita hanya perlu keluarkan dalam 10 keping dinar saja. Yang lain kita boleh simpan. Waktu besar kemungkinan waktu gambar rajah ni dibuat, harga emas waktu tu murah. Jadi untuk dia dapat nilai 30,000 tu, dia kena kumpul 30 keping lah waktu tu. Kena bukan 30 keping. Kalau nak dapat nilai dalam 20,000 lebih. Okay. Dalam 20,000 lebih, dia kena kumpulkan dalam 30 keping. Kalau sekarang punya harga 1 dinar RM1,050, maknanya dia boleh dapat dalam 30,000. Tapi sebenarnya untuk pendidikan kita perlukan dalam 20,000 lebih saja. 25,000 kira-kira 24,000 lah. So ada beberapa lah ni, kecemasan, perubatan, dia letak 30 keping. Dah untuk persaraan 150 keping. So kalau dalam nilai hari ni 150,000 untuk dana persaraan. Sedikit panduan lah. Maksudnya kita boleh kumpul 1 dinar, cukup 30 keping, cukup 15 keping, cukup 150 keping matlamat kita tu, dan kita okey lah. Itu kita dah tercapai lah matlamat kita contohnya. Tu bayangkan kata kalau panduan ni dibuat 2 tahun lepas. Okey, orang tu dia berjaya buat kumpul 30 keping untuk dana pendidikan anak dia. Lepas tu tahun ni anak dia masuk universiti. Tapi sebenarnya dia tak perlu gunakan 30 keping pun. Dia hanya perlu gunakan dalam 24 keping sahaja. Sebab harga emas makin lama makin naik. Itulah dia. Kenapa kami kata simpanlah emas, sebab dia makin lama harga dia makin naik. Jadi kita sebenarnya makin kos pendidikan kita tu, kalau kita versus dengan emas tu, kos pendidikan, kos persaraan, kos haji semua tu dia makin menurun. Itu dia maksudkan.
Okay. You nak cerita ni? Okay, ini yang saya cakap tadi. Setiap satu dalam produk public gold ni dia bahagikan kepada tiga dinar. Okay, 3 bentuk dinar. Dia ada satu dinar. Satu dinar saya nak ke belakangan dia. Okay, satu dinar. Boleh nampak ke? Nampak ke? Sekejap. Tak nampak lah. Tak nampak. Cahaya. Tak nampak juga. Okay, ni satu dinar. Dan Gelap. gelap. Cuba tekan. Satu dinar. Bukanlah ni muka kita turut yang gelap tu. 5 dinar. Ni 5 dinar. Okay, belakang dia pun ada design dia sendiri. Macam tu Tak nampak dia. Entahlah, 5 dinar. Dan satu lagi dia ada simpan dalam casing ya. Public gold ada bagi dalam casing. Dan ini adalah 10 dinar. Besar. 10 dinar besar. Ni 10 dinar. Okay. Ni belakang dia. Macam tu nampak lah ke depan ke bawah sikit. Okay. 5. Okay. So, satu dinar berat dia adalah 4.25 gram. Kalau 5 dinar, dia punya berat 21.25 gram dan 10 dinar 42.5 gram. Setiap dinar yang kita beli ni dia akan bagi kad-kad macam ni ya. Okay, untuk satu dinar dia punya diameter adalah 18 mm. Dia punya untuk 5 dinar 32 mm dan 10 dinar 38 mm. Semua saya dah bagi detail kat situ. So dia punya keturunan untuk tiga-tiga ni 999, maknanya 24 karat. Okay. Jangan kami cakap dulu emas yang terbaik untuk buat pelaburan adalah emas 999, 24 karat. Okay. Itu je? Yep. Okay, tentang proses flow ke dipanggil ni kita dah cerita banyak kali. Cara pembayaran, cara pembelian pemilikan emas di public gold, sama ada kita nak bayar, kita ada dua cara lah kan, kita nak simpan emas fizikal ataupun kita simpan dalam akaun emas. Dan kalau kita nak buat emas fizikal tu pula, kita nak beli emas fizikal ni ada dua cara bayaran dia, sama ada kita nak bayar penuh ataupun satu lagi kita buat bayaran mudah. Ada 4 kali, ada juga 10 kali. Bayar bulan-bulan lah, 4 kali, 10 kali. Dan yang akaun tu pula kita simpan dalam akaun emas, kita tak pegang fizikal, tapi akaun emas ni bersandarkan pada fizikal emas. Maksudnya bila-bila masa bila kita dah simpan gram emas yang kita dah terkumpul tu, kita nak tukar dalam bentuk emas fizikal, kita boleh keluarkan dia bila-bila masa saja. Maksudnya emas tu dah memang ada dalam akaun kita tu. Walaupun dia nilai nombor, tapi kalau kita pergi ke cawangan, kita kata kita nak keluarkan emas kita, bila-bila masa pun boleh. Dia bersandarkan emas fizikal. Untuk yang emas fizikal ni, kita kena untuk lepas buat bayaran tu dia ada sekali untuk premium ya, nama dia gold premium. Kalau yang outright bayaran penuh, kita kena bayar sedikit gold premium untuk 1 dinar dalam RM10. Itu adalah kos logistik untuk daripada HQ ke branch. Untuk bayaran bulanan dia ada, kita kena bayar sedikit gold premium RM10 dan EPP premium RM5. Okay, EPP premium ni adalah kos pengurusan untuk branch uruskan kita punya pembayaran tempoh 4 atau 10 bulan tu. Dia yang kena uruskanlah kita punya deposit yang kita simpan pada dia tu. Itu adalah kos pengurusan EPP premium ni. Itu dalam RM5 untuk 1 dinar. Okay, habis bayar 4 atau 10 bulan ni, kita dah boleh pergi ke branch, ambil kita punya dinar tu ataupun kita boleh buat GIT delivery. Dan untuk GAP pula, masa waktu kita simpan emas dalam tu, kita tak perlu bayar lagi premium, semua premium ni, gold premium tak payah. Tapi bila kita nak keluarkan nanti, baru kita kena bayar gold premium. Jadi itu pun bergantung pada bentuk yang kita pilih. Kita nak keluarkan satu dinar, kita kena bayar RM10. 5 dinar 20. 10 dinar 40. Macam tu. Okay, itu saja. Alright, anyway cerita lah. Terlalu yang gold accumulation program tu dah bagi tahu dah.
kalau kata kita nak kumpul, katakanlah kata kita nak keluarkan, nak simpan, nak keluarkan Dina, kita nak beli Dina tapi kita nak simpan dalam akaun dulu, pun boleh. Maknanya kita bulan ni kita buat 1 gram, bulan depan simpan lagi 1 gram. Cukup dalam 4.25 gram macam tu, kita boleh keluarkan, tapi dengan syarat akaun untuk dalam simpanan akaun, dia punya syarat sama macam akaun bank, kita kena ada sedikit kita tinggalkan dalam akaun. Untuk ni kita kena tinggalkan 1 gram. Maknanya kita buat dalam 5.25 gram dalam akaun, cukup 5.25 gram ni, kita boleh keluarkan 1 dinar, 4.25 gram. Okey. Bukan setakat 1 dinar lah, suka hati kita lah. Kita ikut bentuk, bentuk apa yang emas kita yang kita nak tadi kan, macam yang Jaja explain tadi tu, nak tukar dalam bentuk ni, ikutlah, cukup dia punya gram emas yang terkumpul tu, kita boleh keluarkan dalam bentuk dinar, kita boleh keluarkan dalam bentuk bunga emas. Cuma perbezaan EPP dengan GAP pula, EPP kalau kita bayaran bulanan ni, kita boleh lock harga hari ni. Maknanya katakanlah kalau kita macam, yang the next one lah. Macam sekarang, kenapa kami cerita pasal Dina juga hari ni? Semalam, salah satu sebab kenapa FB Live tak boleh teruskan, sebabkan tawaran ni. Tawaran ni sebenarnya 3 hari. Semalam, hari Rabu, Khamis, Jumaat. Hari ni hari yang terakhir. So, tawaran ni semalam bila saya kongsikan dengan customers dan prospek, ramai yang ambil peluang ni sebab susah sebenarnya untuk dapatkan promosi tawaran bayaran bulanan selama 10 bulan untuk 1 dinar. 1 dinar ni sebenarnya public good dia ada syarat dia untuk buat pembayaran bayaran bulanan. Dia ada 2, 4 bulan dan 10 bulan. Tapi kalau kurang daripada jumlah RM1,700, kita tak boleh buat bayaran bulanan 10 bulan. Kita hanya boleh buat yang 4 bulan saja. Maknanya contoh 1 dinar ni kan harga dia hari ni RM1,050. Jadi kalau buat 4 bulan, maknanya 1 bulan kita kena bayar RM200.5. Okay, RM250 lebih. Tapi disebabkan tawaran ni dia buat sebenarnya sebulan sekali macam tu saja, hujung bulan. Lepas orang dapat gaji tu, dia bagi peluang untuk buat 10 bulan. Jadi kita hanya perlu bayar RM105 sebulan untuk tempoh 10 bulan. Okey, ini yang saya cakap tadi ada sedikit. Itu ada jadual dia, jadual pembayaran. Untuk bayaran pertama ada lebih sikit untuk bayar premium. Yang saya cakap tadi RM10 dan RM5. Gold premium RM10, EPP premium RM5, jadi RM15. Jadi untuk bulan pertama bayar lebih sikit dan bulan seterusnya RM105. Tapi harga ni dia bertukar setiap 20 minit. So kalau tu pun plus minus lah dalam RM1, RM2 macam tu. Okey. Apa tadi? Okey, kalau macam ni, yang saya kata tadi, untuk bayaran bulanan, yang bestnya, dia lock harga kita hari ni. Maknanya kita kalau kata kita beli harga hari ni RM1,050, maknanya kita kena bayar RM105 sebulan. Katakanlah bulan depan, harga naik ataupun harga turun, dia masih kita perlu bayar harga hari ni. Maknanya kita tak perlu dia punya amount tu bukan berbeza-beza lah setiap bulan. Harga hari ni kita lock harga ni. Tapi perbezaan dengan kalau kita kumpul dengan Gold Accumulation Program, katakanlah kita simpan hari ni 1 gram. Bulan depan kita nak simpan 1 gram. Katakanlah bulan depan harga 1 gram tu naik. Saya tak boleh cakap naik atau turun, itu bergantung, bukan saya yang tetapkan. Pasaran dunia yang tetapkan. So katakanlah kalau turun, kita rezeki kita lah. Bulan depan kita beli 1 gram tu murah. Tapi kalau kata bulan depan harga dia naik, kita kena beli 1 gram tu dengan harga yang berbeza. Maknanya harga yang lebih tinggi daripada kita beli 1 gram bulan ni. Dan seterusnya. Untuk tempoh 6 bulan, 5 bulan untuk kita kumpulkan 5.25 gram untuk simpan untuk dapatkan 1 dinar tu, harga akan lain-lain. Okay? Tapi untuk ini, kita boleh lock harga hari ni. RM105 untuk tempoh 10 bulan. RM105 ni sebenarnya saya rasa even student, pelajar pun mampu bayar, mampu milik benda ni. Sebab RM105 ni sangat sikit daripada perbelanjaan kita. Kita ketepikan sikit untuk kita dapatkan 1 dinar. Okay, 10 bulan. Nak buat 2 dinar pun boleh. Kita bayar RM210. Nak buat 3 dinar pun boleh. Nak kumpul dinar kan pun boleh. Nak kejar mana tahu, nak kejar yang carta panduan tu kan, 30 keping nak pergi haji ke apa ke, boleh mulakan. Itu saja. Itu saja. Nak cakap apa lagi? Jadi kami rasa kalau sesiapa yang berminat dengan Dina, sebab lain orang lain kan dia punya kesukaan dia, ada orang suka kumpul bunga emas. Kami pun bermula dengan Dina, sebab tu ada Dina kat tangan saya. Kami berbincang
untuk anak-anak kami target untuk seorang anak sekurang-kurangnya ada 20 dinar seorang kami target. Jadi kami target seorang ada 10 dinar sekeping seorang, 5 dinar sekeping, 1 dinar 5 keping. Jadi seorang anak ada 20 keping dinar untuk dorang untuk kegunaan 20 dinar. 20 dinar. Jadi itu permulaan kami membeli dengan public gold. Kami beli dengan dinar dulu. Lepas tu bila kami nampak bunga emas pun menarik, barulah kami beli yang bunga emas pula sikit-sikit. Dan juga ada juga letak simpanan dalam gold accumulation program. Selepas 2 bulan kami dalam public gold, kami rasa okay, syarikat public gold ni alhamdulillah insyaAllah dia boleh dipercayai, dia syarikat yang dah lama establish. So, kita orang mulakan dengan simpanan gold accumulation program. Dalam tu pun ada sikit. Jadi, bagi yang berminat untuk buat 1 dinar, ambil peluang hari ni, lock harga hari ni RM105, harga mampu milik, jangan tunggu, buat dulu simpanan, fikir kemudian. Lock harga hari ni last sampai pukul 11.59 malam, lepas tu baru nak tanya soalan kat saya, tanya. Lock dulu, ambil peluang ni. Okay, itu saja. Okey, itu saja untuk siaran FB Live hari ini. Semoga bermanfaat apa yang dikongsikan hari ini, insyaAllah. Jangan lupa masa tak berapa banyak lagi. Kalau ada yang rasa nak grab peluang ni, hubungi kami secepat mungkin. Sampai tengah malam ni saja. Takut hujung-hujung tu nanti sistem jam sebab orang semua serbu. Jadi kalau siapa yang berminat, cepat-cepat kontak Jaja kat nombor tu, nanti kami akan cuba selesaikan. Alright, besok hari kita akan cuba cover topik yang lain pula, insyaAllah. Apa lagi nak cakap? Tak ada apa kan? Zakat, biji mual, banyak lagi. Ada few topik lah yang kami akan masih lagi outstanding yang belum dalam tengah rangka nak cakap apa ni. Okeylah, jumpa esok hari di waktu yang sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Bye-bye.